yang dia ni sering dengar bunyi ketukan pada dinding bilik dia tu. Dan masa itu juga guys, dia pernah bagi tahu dia punya parents ni yang dia ada. Hey hello guys, welcome back to my channel. Hai guys, hari ini saya akan share dengan kamu tentang sebuah lagi kisah benar yang telah pun dijadikan sebuah filem yang bertajuk The Exorcism of Emily Rose. Pernahkah kamu tengok ini filem? Kalau kamu pernah tengok, sebenarnya filem ini adalah kisah benar yang berlaku terhadap seorang budak perempuan yang bernama Annalise Michael. Dan sebelum saya melanjutkan kisah si Annalise ini, mari kita tengok awal kehidupan tentang dia. So, check this. Annalise atau nama sebenar beliau Anna Elizabeth Michael dilahirkan pada 21 September 1952 di Liebling, Bavaria, Jerman. Si Anna ini sebenarnya terlahir daripada sebuah keluarga yang menganuti agama Katolik, di mana keluarganya ini, bapa mama si Anna ini adalah merupakan orang-orang yang sangat kuat kepercayaan mereka terhadap agama. Ketika si Anna ini berusia 16 tahun, beliau mengalami sejenis penyakit iaitu kejang-kejang yang lebih kurang boleh dikatakan kita panggil sebagai penyakit sawan. Pada mulanya si Anna ini adalah seorang gadis yang sangat normal dan dia membesar seperti kanak-kanak lain yang cergas, cerdas, aktif dan bermacam-macam lagi guys, tanpa ada apa-apa penyakit. Namun sehinggalah pada satu hari ini apabila kawan-kawan si Anna ini memberitahu bahawa si Anna ini pernah berjalan dalam keadaan berhayal. Kawan-kawan dia panggil pun, "Oi, Anna, mana awak tu? Pergi mana?" Dia tidak hiraukan, dia hanya berjalan dengan mata yang terbuka. Dan apabila si Anna ini tersedar, bila kena tanya balik, dia langsung tidak ingat apa yang sedang berlaku pada diri dia sebelum itu guys. Dan pada malam hari yang sama, hari ketika dia tu berhayal, kawan-kawan dia bagi tahu, malam dia itu juga dia ini terbangun daripada tidur sebab dia mau pergi toilet. Waktu dia bangun tu guys, dia rasa dada dia ni macam kena himpit oleh satu beban yang sangat berat sehingga kan dia tidak mampu untuk bernafas dan dia tidak mampu untuk berteriak. Dan pada ketika itu jugalah si Anna ini dikatakan mengalami kejang-kejang dan sering berhalusinasi. Dan sekarang kita akan tengok apa kata doktor profesional tentang keadaan si Anna ini. Check this out. Pada bulan Ogos 1969, sekali lagi si Anna ini tidak sedarkan diri guys. Di mana bila dia sedar-sedar je, dia sudah terkencing di atas katil dia. Dan masa itulah dia mengalami penyakit kejang-kejang sehingga kan dia tidak mampu untuk mengawal diri dia. Kemudian mama si Anna ini bawa dia berjumpa dengan doktor pakar dan merupakan doktor pribadi mereka iaitu Dr. Vogt dan seorang pakar neurologi iaitu Dr. Luthi untuk membuat check-up. Kemudian mereka melakukan EEG terhadap si Anna ini iaitu sejenis imbasan otak, tapi malangnya doktor-doktor ini tidak menjumpai sesuatu yang pelik pun yang ada di dalam otak si Anna ini. Mereka mengatakan bahawa si Anna ini hanya mengalami sawan biasa. Maksudnya yang tadilah saya cakap tu yang dalam bahasa saintifik dia tu kan guys. Dan hal itu berlanjutan daripada tahun 1970 sehingga tahun 1972 di mana keadaan yang sama berlaku terhadap si Anna ini.
apabila si Anna ini dibawa lagi sekali jumpa dengan doktor ni tadi, dan mereka melakukan sekali lagi imbasan EEG ini, dan di sinilah mereka mendapati ada satu corak yang pelik yang berada di dalam otak si Anna. Namun doktor ni tadi, dorang tidak dapat mengesahkan apa sebenarnya jenis corak tersebut dan apa sebenarnya simptom-simptom yang si Anna ini lalui. Mereka mengambil keputusan untuk bagi si Anna ini ubat, iaitu sejenis ubat, iaitu ubat anticonvulsant, di mana ubat ini akan membantu mengurangkan sawan si Annalise ini tadi. Dan sekarang kita akan tengok macam mana keadaan si Anna selepas dia dibagi ubat itu, sama ada keadaan dia makin membaik atau sebaliknya. Check this out. Dikatakan ketika musim bunga pada tahun 1973, si Annalise ini bagi tahu dia punya parents yang dia ni sering dengar bunyi ketukan pada dinding bilik dia tu. Dan masa itu juga guys, dia pernah bagi tahu dia punya parents ni yang dia ada mendengar bisikan. Kononnya bisikan itu daripada syaitan yang mengatakan bahawa hidup si Annalise ini adalah kehidupan yang terlaknat dan dia akan diseksa di neraka guys. So scary. Selain si Annalise, dia punya kakak juga ni sebenarnya pernah mendengar ketukan yang sama. Di mana kakak dia ni pernah mendengar ketukan yang kuat datang daripada dinding bilik si Annalise ini. Ibu si Annalise ini pernah bercerita bahawa dia sering melihat si Annalise ini dalam keadaan yang termenung, dan konon katanya si Annalise ini sering melihat sebuah patung Virgin Mary itu dengan tatapan yang sangat tajam, dan warna mata si Annalise ini akan berubah menjadi warna hitam yang sangat pekat guys. Itu apa yang dikatakan oleh ibu si Annalise inilah. Selain si Annalise, orang sekeliling dia juga ini, maksudnya adik-beradik dia ni yang lain juga sering mengalami gangguan-gangguan mistik. Salah satu contoh, sometimes tu dorang akan terhidup ada sesuatu bahan yang dibakar, dan bau itu sebenarnya datang daripada sekeliling rumah dorang ni guys. Kakak si Annalise ini mengatakan bau yang terbakar itu seperti bau najis yang sudah kering dan dibakar. Pada Julai 1975, keadaan si Annalise ini dikatakan semakin teruk, di mana dia tidak lagi memakan nasi, dia tidak mau makan makanan, dia tidak mau makan makanan yang macam kita makan ni. Tapi guys, dia makan serangga-serangga seperti laba-laba, lalat, semut-semut, dan dikatakan juga dia pernah minum air kencing dia sendiri nih guys. Dikatakan kekuatan si Annalise masa itu seumpama seperti kekuatan superhuman, di mana dikatakan dia pernah mengangkat dan mencampak kakak dia ini. Satu parents dia ni susah sudah mau fikir apa sudah mau buat sama anak dia ni. Macam-macam sudah cara, makan ubat sudah, bagi dia ketenangan sudah, tapi lama-kelamaan keadaan si Anna ini semakin teruk sehinggalah mama dia ni decide untuk jumpa seorang padri, iaitu Ernst Alt, dan dibantu oleh seorang pembantunya, iaitu si Arnold Renz, untuk melakukan ritual exorcism. Di mana ritual exorcism ini maksudnya dorang akan melakukan satu upacara yang dikatakan penebusan dosa-dosa. Dan kalau kamu mau tahu guys, selama 10 bulan itu si Annalise ini sudah melakukan sebanyak 67 kali ritual exorcism ini, di mana setiap satu sesi memakan masa selama 4 jam. Maksudnya selama 4 jam itulah keadaan si Annalise ni semakin teruk, di mana dia ialah dengan melakukan ritual-ritual begitu, memasukkan jin, lepas tu keluar lagi jin, masuk lagi. Begitulah keadaan si Annalise pada ketika itu guys. Dan akhirnya
Pedri ini tadi mengatakan bahawa ada 16 jenis iblis yang berada di dalam badan si Anneliese ini tadi, iaitu Hitler, Cain, Nero, Lucifer, Judas dan Fleshman. Jadi ada satu video ni yang menunjukkan bahawa ketika si Anneliese ini melakukan ritual exorcism ini, masa itulah iblis-iblis ni dia kontrol badan si Anneliese ni. Masa itulah diorang bercakap. Sekarang kita akan tengok sedutan video di mana iblis-iblis tu bercakap, guys. Tengok ni. Du gibst nur das, wo die Liebe ist. Ja, aber es gibt neue Lohne. Ja. Weil der Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein, und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Was? Alle Ewigkeit. Und jetzt bin ich verdammt. Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Ist ja so schlecht, was du sagst. Weil es Weil der Teufel größere Macht. Im Namen deines Sohnes, den Jungen, im Namen Jesus, befehle ich dir auszuhauen. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, im Namen des dreifaltigen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nicht. Begitulah dia punya keadaan di mana iblis-iblis itu, guys, bercakap. Maksudnya tujuan dorang masuk di dalam badan si Anneliese ini, konon dorang ni tengah berebut badan si Anneliese ni. Sebab dorang cakap badan si Anneliese ini adalah badan yang paling suci, di mana dorang maukan badan si Anneliese ini untuk dorang pakai lah. Maksudnya begitu. Iyalah, guys, kamu bayangkan kalau jin ni, tak tahulah jin ke atau apa, tapi sebenarnya kan kalau difikirkan balik, jin ni banyak muslihat. Memang setiap jin ini dorang maukan badan kita ni untuk tempat dorang menumpang. Masa itulah keadaan tu akan berlaku macam keadaan si Anneliese ini. Dan sekarang, guys, kita akan tengok macam mana pengakhiran hidup si Anneliese ini. Check this out. Disebabkan terlampau banyak kali dilakukan ritual exorcism itu, memaksa si Anneliese ini untuk berlutut banyak kali. Dan masa itu dia punya tulang lutut ni dikatakan sudah patah. Selain tempurung lututnya ini dikatakan koyak teruk, guys. Dan masa tu berat si Anneliese hanyalah sebanyak 35 kilogram saja. Untuk memastikan ritual ini berjalan dengan lancar, ketika itu si Anneliese ini perlu diikat selama 10 bulan. Sepanjang ritual tu berjalan, keadaan si Anneliese ini ialah kena ikat supaya dia tidak meronta dan tidak melawan. Akhirnya 30 Jun 1976, itulah tarikh terakhir di mana si Anneliese ini menjalankan ritual exorcism tersebut, guys. Dan pada keesokan harinya dia didapati sudah pun meninggal dunia, yaitu pada 1 Julai 1976 di usianya 23 tahun. Dan apabila si Anneliese ini dibawa ke hospital dan pihak hospital mengatakan bahawa sebab-sebab kematian dia ini adalah kekurangan nutrisi dan dia mengalami dehidrasi yang teruk juga, guys.
Tidak beberapa lama selepas kejadian si Annelies ini, berita tentang dia ini tersebar di sekitar Jerman. Dikatakan menjadi salah satu berita yang paling sensasi masa itulah, yang hot news begitu kan. Parents si Annelies dengan kedua orang Pedri ini tadi dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan cuai sehingga menyebabkan kematian. Datanglah parents si Annelies ini tadi dengan si Pedri ini tadi ke mahkamah. Dan masa tu guys, dorang juga ada membawa rakaman video si Annelies ini sebagai bukti untuk mempertahankan diri dorang lah daripada tuduhan tersebut. Dan masa tu apabila pihak mahkamah ini tengok video-video tersebut, dorang tidak percaya pun si Annelies ini diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Dan dorang cuma mengatakan bahawa apa yang dorang nampak itu, keadaan si Annelies ini adalah seorang yang mengalami penyakit sawan. Dan selain daripada itu juga guys, pihak mahkamah juga mengatakan bahawa si Annelies ini mengalami gangguan psikologi. Kenapa pihak mahkamah meragui si Pedri Alt ni tadi? Sebab si Pedri ini pernah mempunyai sejarah di mana dia mempunyai sejenis penyakit mental yang dikenali sebagai skizofrenia. Betulkah sebutan itu? Dan akhirnya mahkamah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman ke atas kedua orang tua si Annelies ini tadi, termasuk si Pedri ini tadi. Pedri ini tadi dikatakan dipenjarakan selama 6 bulan dan digantung kerja selama 3 tahun. Tapi menurut beberapa sumber lain, ada yang mengatakan bahawa parents si Annelies ini tadi tidak dijatuhkan apa-apa hukuman kerana pada masa itu pihak mahkamah juga bersimpati dengan atas apa yang berlaku terhadap keluarga dorang. Dan begitulah kisah si Annelies ini tadi, sehinggalah ceritanya ini diadaptasi dan dijadikan sebuah filem, iaitu The Exorcism of Emily Rose pada tahun 2005. Pada tahun 2011 muncul lagi sebuah filem yang diadaptasi daripada kisah si Annelies ini yang bertajuk Annelies The Exorcism Tales. Walaupun sudah lama si Annelies ini meninggal, sehingga hari ini banyak juga masyarakat yang dari sekitar Jerman itu yang sangat prihatin dengan apa yang sudah berlaku terhadap si Annelies ini, datang ke kubur dia. Kemudian dorang juga melakukan upacara doa untuk ketenangan si Annelies ini guys. Dan begitulah kisah tentang si Annelies atau lebih dikenali sebagai Anna Elizabeth Michael, di mana merupakan seorang gadis yang direbuti oleh 6 jenis iblis. Tak tahulah guys sama ada betul atau tidak, tapi bagi saya secara personalnya, saya percaya tentang apa yang berlaku terhadap si Annelies ini. Saya percaya bahawa dia mengalami gangguan mistik, bukan sekadar penyakit-penyakit yang boleh dikatakan penyakit biasa, tapi dia memang mengalami gangguan masa tu. Cuma kesilapan dia tu, parents dia salah, bukan kita katakan salah memilih orang untuk mengubat dia ni, tapi cara yang parents dia ni pilih salah, di mana dia makin menyiksa tubuh si Annelies ini tadi. Sedih juga guys cerita dia. Saya paham keadaan si Annelies ini tadi, sangat-sangat paham. Dan ya guys, sekiranya anda mempunyai cerita yang ingin anda kongsikan, bolehlah anda email saya ke nurulsyafina@92@gmail.com. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update-update terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Thank you guys. Bye.